Topic 1. Simple harmonic motion. Simple harmonic motion in physics is a repetitive movement back and forth through an equilibrium or central position so that the maximum displacement on one side of this position is equal to the maximum displacement on the other side. Here is the example in our daily life that we have the simple harmonic motion. Okay, the first one, this is a swing in the park. Means that the swing here will undergo simple harmonic motion. Number 2, we have the oscillation of a pendulum. Number 3, we have the oscillation of the tuning forks. And number 4, we have the oscillation of mass spring system. Let's look at the learning outcome for this topic. At the end of this topic, you should be able to, the first one, define SHM as A equals to the negative omega square x. Number 2, sketch the acceleration displacement AX graph. Number 3, interpret AX graph of SHM. Next, you need to define amplitude A, period T, and frequency F of SHM. You also need to identify and sketch graph of displacement time where you need to apply the equation of x equals to the A sine omega t. And solve problem related to displacement equation of SHM. This is the overview for topic 1, simple harmonic motion. We can divide it into 4 parts. The first part, okay, you need to know about the definition, which is A equals to the negative omega square x. And you need to sketch the acceleration displacement graph, and also you need to interpret the acceleration displacement graph. Part 2, we have the SHM parameters, okay, which is the parameters related is amplitude, period, and frequency. The third part, you have the SHM equation, which is you need to derive the equation of the displacement, equation for the velocity, and equation for the acceleration. And we are going to look some of its application. And part 4, okay, we have the SHM graph where you need to sketch the displacement time graph, and we are going to look its application. Let's look at the definition of the simple harmonic motion. Simple harmonic motion, we can define it as a periodic motion without loss of energy, in which the acceleration of a body is directly proportional to its displacement
from the equilibrium position, or also known as a fixed point. N is always directed towards the equilibrium position, but in opposite direction of the displacement. Okey, ataupun dalam bahasa Malaysianya, gerakan harmonik ringkas ialah satu gerakan berkala tanpa kehilangan tenaga, iaitu pecutan bagi jasad adalah berkadar langsung dengan sesaran daripada titik keseimbangan dan arahnya sentiasa menuju ke titik keseimbangan, tetapi arahnya bertentangan dengan sesaran. Okey, bermaksud daripada statement ini sebenarnya kita boleh keluarkan satu persamaan terlebih dahulu ya. So persamaan ini adalah kita ada pecutan A berkadar terus atau berkadar langsung dengan sesaran. Okey, tetapi di sini untuk A pecutan dan juga X sesaran ini, kita akan dapati kedua-dua parameter ini berada pada arah yang bertentangan. Oleh itu, kita akan masukkan tandaan negatif di hadapan. So, kamu akan dapat A berkadar terus dengan negatif X. Okey, bila kita ada berkadar terus, kita nak tulis dalam persamaan sama dengan, kamu akan tulis dia sebagai A sama dengan negatif omega kuasa 2X. Okey, bermaksud omega ini akan jadi pemalar, okey, ataupun constant. Okey, so kamu akan dapat persamaan 1.1 lah. Okey, daripada equation ini, A adalah acceleration of the body. Omega is an angular velocity or angular frequency. And X is a displacement from the equilibrium position. Okey, untuk memahamkan kamu mengenai pernyataan ini, okey, kita akan keluarkan terlebih dahulu satu contohlah bagi gerakan harmonik ringkas ataupun simple harmonic motion. So, untuk contoh di sini, saya akan menggunakan simple pendulum. Okey, simple pendulum ini, okey, untuk kedudukan ini, kita boleh katakan bandul ini berada dalam titik keseimbangan. Saya akan label di sini, ini adalah kedudukan di mana bandul kita berada pada sesarannya X sama dengan 0. Okey, nanti bandul ni kita akan ayunkan dia lah secara berkala. Bermaksud bandul ini akan berayun secara berkala tanpa ada kehilangan tenaga. Okey, katakanlah saya letak bandul ni sekarang berada di sebelah kanan. Okey, kamu dah gerakkan dia lah ya. So, kamu akan dapat bandul sekarang ni berada di sebelah kanan. Okey, so maksud dekat sini, bandul ni kita dah sesarkan dia pada jarak X lah. Okey, sesarkan dia pada satu jarak X. Okey, nanti bandul ini sebenarnya dia akan berada pada satu sesaran maksimum. Kamu akan letak kat sini X sama dengan positif A. Okey, apakah itu positif A? Okey, positif A ataupun A
A ini adalah maximum displacement. Ataupun kita ada sasaran maksimum. Okey, kamu nampak kan? Anak panah X ni ke kanan. Okey, tadi daripada statement daripada SHM, kita dapati bahawa A dan X ni dia mesti berada pada arah yang bertentangan, yang mana pecutan ini akan sentiasa menuju ke titik keseimbangan, iaitu dia akan menuju ke mana? Akan menuju kepada X sama dengan kosong. Okey, so bila X kita ni ke kanan, kamu akan dapati arah A arah A kamu akan dapat ke kiri. Ini arah A. Okey, so kamu akan dapat arah X dengan arah A ni sentiasa bertentangan. So, bermaksud bila kamu dapat X-nya positif, A automatik akan jadi negatif. Okey, seterusnya. Okey, bandul ni nanti dia akan berayun lah. So, bila berayun, bandul ni akan pergi pula ke sebelah mana? Sebelah kiri. Okey, akan bergerak ke sebelah kiri lah. So, di sini saya akan lukis satu lagi gambar ajar. Sekarang ni bandul dah berada di sebelah kiri. Okey, di sebelah kiri ni sebenarnya kita akan dapati bahawa bandul ni akan disesarkan ke sebelah kiri. Kamu akan dapat ini adalah X-nya. Okey, kita akan ambil X ni sekarang akan jadi sama dengan negatif A. Okey, lagi sekali A ni apa? A ni lah amplitude ataupun nama lainnya adalah maximum displacement. Okey, bila bandul ini berada pada sebelah kiri, kita akan dapati pecutannya. Okey, akan pergi ke sebelah kanan. Kenapa? Sebab daripada takrifan tadi, pecutan kita ni akan sentiasa menuju ke mana? Ke titik keseimbangan. Okey, lagi sekali kamu akan dapat arah bagi X dan arah bagi A ni lagi sekali dia dalam arah yang bertentangan. Okey, bermaksud bila pendulum bob ni disesarkan ke sebelah kiri, kamu akan dapati X-nya akan menjadi negatif. Okey, bila kamu kira A, kamu akan dapat A-nya akan menjadi positif. Okey, untuk membuktikan lagi apa yang saya terangkan dekat sini, so kita akan buat sedikit pengiraan lah. Okey, just based on the diagram, kita akan buat pengiraan. Okey, katakanlah sekarang ni yang pertama saya minta kamu cari A pecutan. Okey, kita akan cari A bila X sama dengan, katakanlah X sama dengan positif A Okey, letak nilai sama dengan positif 10 meter Ini contoh 10 meter. Okey. So nilai omega tetap So nilai omega ni saya bagilah So omega ni mudahnya saya guna 1 radian per second. Okey, ni contoh Okey, now nak kira A lah. Nak dapatkan nilai A, kita akan pakai formula tadilah. Okey, so formulanya apa? Kita ada pecutan A sama dengan negatif omega kuasa 2X. Okey, nak cari A. So, nilai negatif ni kena masukkan letak semula negatif. So, negatif omega 1 lah. Okey, kamu akan squarekan dia. Darab dengan X. So, X tadi bernilai berapa? Bernilai 10 meter. So, letak 10. You put 10 here. Letak 10. Okey, kamu kira berapakah pecutannya? Kamu akan dapat 1 kuasa 2, 1 lah kali 10.
dapat 10. Tapi ada negatif kat depannya. So, kamu akan dapat A akan jadi negatif 10 meter per second. Okey. Sudah tahu kan ni pecutan. Maksudnya bila pecutan nilai A mesti dalam unit apa? Meter per second. Okey. So, kamu akan dapatlah bila X itu berada pada positif A. Okey. Kamu akan dapat pecutannya di sini. Kan kamu dah kira tadi. Kamu akan dapat pecutan di sini akan jadi negatif 10 meter per second. Okey, tengok pula contoh yang kedua. Okey, contoh kedua saya akan gunakan bila okey, yang kedua pun samalah ya. Kedua ni kamu nak cari A juga. Okey, A sama dengan berapa? Bila X kita akan letak sebagai negatif A. Okey, negatif A ni samalah iaitu negatif 10 meter. Okey, untuk maksimum displacement ataupun amplitude ya, kalau bandul kamu tersesar pada jarak maksimumnya 10 cm, 10 meter ke sebelah kanan, maksudnya bila dia swing, berayun pergi ke sebelah kiri, dia juga akan disesarkan sebanyak 10 meter ke sebelah kiri juga ya. So, kamu akan dapat nilai amplitude ni kiri kanannya akan jadi samalah. Okey, kita cari berapa A ya. Okey, nak cari A, lagi sekali kita akan apply lah formula tadi ya. Okey, kita apply formula A sama dengan negatif omega square X. Okey, masuk nilai. Kamu akan dapat negatif kat depan. Negatif lah. So, omega ni masukkan tadi sama 1 jugalah. Sebab apa 1? Sebab omega kita constant. Okey, X ni kita akan masukkan sebagai negatif 10. Kenapa negatif? Sebab yang ini bandul kamu dah sesar ke sebelah kiri. Okey, kamu akan dapat tanda nilai di sini akan menjadi berapa ni? Negatif kali negatif akan dapat positif lah. So, kamu akan dapat A kita akan jadi 10 meter per second. Okey, dekat gambar rajah ni, saya label lah. Saya akan dapat bila bandul ini disesarkan ke sebelah kiri, okey, pada jaraknya 10 meter, saya akan dapat pecutan di sini akan menjadi positif ya. Positif 10 meter per second. Okey, kamu nampak tak kat sini? Maksudnya kan, kesimpulannya adalah bila bandul ni sesar ke sebelah kanan, kamu akan dapat sesarannya adalah positif. Ni ya. Sesarannya positif kat sini. Tapi kamu akan dapat pecutannya akan jadi apa? Negatif. Kenapa? Sebab arah A dan arah X sentiasa bertentangan. Okey, kalau kita sesarkan bandul ni ke sebelah kiri, okey, ke kiri, kamu akan dapat bandul ni akan jadi negatif X ya. Negatif X lah sesaran dia. Okey, so apa berlaku kepada pecutan? Kita akan dapat pecutannya akan jadi positif. Lagi sekali, kamu akan dapat A dan X ni mesti berada pada arah yang bertentangan. Okey, kemudian kamu juga akan perhatikan bahawa arah A, so arah A ni ke mana? Arah A ni kamu akan dapat sentiasa menuju ke mana? Menuju ke titik keseimbangan. Ini yang kita katakan sebagai titik keseimbangan. X sama dengan kosong tadi ya. Okey, ini sebelah kanan. Sebelah kiri pun sama. Kamu akan dapat arah A ni juga akan sentiasa menuju ke titik keseimbangan juga. Okey, alright. Seterusnya, contoh yang ketiga. Okey, example yang ketiga. Kita kira pula berapakah nilai pecutan. Okey, ketiga Kamu nak kira nilai pecutan A. Okey, sekarang ni bila X equals to the 0 meter. Okey, apa maksudnya? Maksudnya bandul kita ni
dia sedang berada di mana? Dia sedang berada di equilibrium position. Okey. Okey, dia berada pada equilibrium position. Okey, cuba kamu kira A dia berapa? So, kita akan guna pakai formula yang sama tadilah. So, apply formula kita adalah A sama dengan negatif omega square X. So, negatif lah. Omega kita 1 kan? Kuasa 2. So, X ni masukkan kosong. Kan? Bila kali dengan kosong, kita akan dapat kosong lah. Therefore, kita akan dapat pecutannya adalah sama dengan kosong. So, kesimpulan kat sini, bila bandul itu berada pada titik keseimbangan, okay, kita akan dapat pecutannya berapa? Kamu akan dapat pecutannya adalah kosong. So, A-nya sama dengan kosong. Okay, so we are going to get the angular frequency omega always constant. Okay, thus A is proportional to the negative X. Okay, the negative sign will indicate that direction of the acceleration A is always in the opposite to the direction of the displacement X. So, I already explained to you by using the calculation just now. Okay, meanwhile, the equilibrium position is a position at which the body will come to rest if it were to lose all of its energy. Okey, maksudnya dekat sini titik keseimbangan adalah satu titik ataupun kedudukan di mana jasad akan berada dalam keadaan rehat. Okey, yang mana jika semua tenaganya dihilangkan pada kedudukan berkenaan. Okey, so kita akan dapat equation 1.1, okey, is the hallmark of the linear SHM. So recall balik apakah equationnya? Kita akan dapat equationnya adalah A pecutan sama dengan negatif omega kuasa 2X. Okey, seterusnya. Okey, let's look at the graph of acceleration against displacement. Okey, which is AX graph. Okey, means that y-axis we belong to the acceleration, x-axis we belong to the displacement. Okay, let's write the unit for the acceleration. So, apa unit acceleration? Okay, kamu akan dapat unit dia apa? Meter per second. Okay, unit untuk sesaran displacement ialah meter. Okay, so dekat sini, paksi X ataupun pada sesaran ya, kita akan labelkan dua nilai lah. Iaitu A dan negatif A. Tengah-tengah ni kosong lah ya. So, kamu label sini adalah A, maximum displacement tadi positif part, yang ni lah negatif A. Ni untuk bahagian negatif lah. Okey, so nanti dekat paksi Y ni, kita akan labelkan A maksimum dan juga negatif A maksimum. Okey, bermaksud bila bandul itu berada pada amplitude, kita akan dapat pecutannya adalah maksimum sebenarnya. Okey, so katakanlah kita guna contoh tadi example yang tadi. Maksud dekat sini kan, saya akan masukkanlah nilai A saya ni adalah 10 meter. Ni 10 Dan negatif A ni kita akan letak dia sebagai negatif 10 meter.
Okey, kosong ni akan mewakili apa? Akan mewakili bila bandul itu berada pada titik keseimbangan. Okey, tadi kamu dah kira kan? Bila kamu dapat X tu 10, pecutan di sini akan dapat berapa tadi? Kamu dapat nilainya adalah negatif 10, kan? So, I write here, you dapat A-nya adalah negatif 10. Okey, dekat sini kamu akan dapat A-nya negatif 10. Okey, meter per second lah. Okey, bila bandul sesar ke kiri pada X sama dengan negatif A, negatif 10, kamu akan dapat pecutannya akan jadi positif. Label dekat sini. Ini akan dapat positif 10 meter per second. Okey, so bentuk graf untuk AX ni, kamu akan dapat grafnya adalah graf linear. Tapi dia punya kecerunan adalah kecerunan negatif. Okey, kamu akan sketchkanlah graf ni, graf linear dan mesti potong pada equilibrium position lah. Okey, so nanti hujung-hujung ni kamu akan dapat ini akan mewakili nilai amplitude tadilah. So, kalau katakanlah amplitude kamu 10, kamu akan dapat A-nya akan jadi negatif 10. Ya. Yang ni based on the calculation yang saya terangkan tadilah. Kalau kamu dapat A negatif 10, bermaksud kamu akan dapat nilai A-nya akan jadi 10 meter per saat. Okey, daripada kecerunan graf, okey, kalau kamu ambil mana-mana titik ya, untuk kira gradient let's say lah, you ambil titik sini satu, dengan dekat origin 1. Okey, kalau kamu kira dia punya kecerunan. Okey, kirakan kecerunan dekat sini Kamu akan dapat kecerunan ni nanti M akan mewakili nilai apa? Akan mewakili nilai angular frequency ataupun angular velocity. Kuasa 2 Dan nilai ni adalah negatif. Okey, saya kaitkan semula dengan merajah ni ya. Okey, bermaksud bila bandul kita ni berada pada titik keseimbangan, X sama dengan 0, kamu akan dapat A-nya sama dengan 0. Okey, bila bandul ni berada pada satu sesaran maksimum, okey, X sama dengan positif A ya. So, kamu akan dapat, katalah kat sini tadi berapa? Positif 10 kan? Positif 10 meter. Kita akan dapat pecutan A-nya adalah berapa? Kamu akan dapat pecutan A-nya adalah bersamaan dengan negatif 10 meter per second. Okey. So, tadi kan yang X ni kamu akan dapat arahnya ke kanan. Ni X ya. Dan pecutannya kamu akan dapat arahnya ke kiri. Ni untuk arah pecutan. Ini A. Okey. Nanti bandul ni akan swing lah. Pergi pula sebelah kiri. Sini ya. Okey. Kita akan dapat ini adalah maximum displacement X sama dengan negatif A lah. Sama dengan negatif 10 meter. Okey, so kamu akan dapat A-nya berapa? So, A-nya kamu akan dapat yang kita kira tadi ya. Yang kamu kira tadi dapat positif 10 meter per second. Okey, untuk kes ni kita akan dapati bahawa X ni akan bergerak ke kiri. Ni X, negatif X ke kiri ya. Mana pecutan? Kamu akan dapat pecutan bandul ni akan jadi ke kanan. So, A kamu ni akan jadi positif. Okey, katakanlah saya nak minta kamu kira satu lagi pecutan. Okey, nak buktikanlah. Okey, sebab sekarang ni bandul kita ni dia kan berayun daripada kiri ke kanan.
ataupun kiri, kanan ke kiri. Okey, kanan ke kiri, kiri ke kanan. Okey, katakanlah kita nak cari berapa pecutannya bila berada pada X. Dan X tu bukan berada pada maximum displacement. Okey, contoh yang paling mudah lah kita ambil kat sini ya. Katalah antara ni. Antara X0 hingga ke X10 cm. Okey, yang warna oranye ni ya. So this one, kita akan label dia. Sesaran ni kamu ambil lah sebagai X sama dengan berapa ni? Kan sekarang ni maksimum 10 masukkan tengah-tengah ni kita boleh consider lah. Mungkin 6 meter, mungkin 7 meter, mungkin 8 meter lah. Okey. Katakanlah kita ambil kat sini 8 meter. Okey, nak tentukanlah ni. Kamu dah tahu dah ni konsep dia apa. Sekarang ni bandul ni dia sesar ke kiri, ke kanan. Dia akan sesar ke kanan. Dapat positif X lah. Okey, bermaksud pecutan dia, kita akan dapat apa ni? Kamu akan dapat pecutan dia sentiasa nak tuju ke mana? Nak menuju ke titik keseimbangan. So, A ni dah tahu dah. Kamu akan dapat negatif A ya. Kamu akan dapat negatif A. Okey, nak buktikanlah. Kita pun kira. Okey, nak kira A macam mana? Apply formula tadi. A sama dengan negatif omega square X. Okey, so kita akan dapat negatif omega 1 tadi constant kan? Square. So, X ni kita masukkan 8. Okey, masukkan 8. So, kamu akan dapat pecutan ni akan jadi apa ni? Negatif. Bernilai 8 meter per second. Okey, so kamu akan dapat A untuk bandul ni bila berada pada sesaran 8 meter adalah negatif 8 meter per second. Okey, so itu saja untuk penerangan untuk kali ini ya. Terima kasih.